A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ni kita sambung tadabbur surah At-Takwir daripada juzuk Amma, juzuk yang ke-30. Kelas yang lepas kita berhenti setakat ayat yang ke-9, yang ke-9. Jadi hari ini kita sambung ayat yang ke-10. Okey, sebelum kita sambung, kita tengok antara pengajaran ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat yang kita akan sambung pada hari ini. Ayat yang lepas, surah ni adalah surah Makkiyah dan kebiasaannya surah Makkiyah banyak penekanan tentang akidah. Khususnya akidah tentang mentauhidkan Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Jadi cerita surah Takwir ni ialah banyak menceritakan tentang daripada ayat 1 sampailah ayat yang ke-9 dan juga beberapa ayat hari ini cerita tentang hari kiamat. Ayat 1 sampai ayat 6 Allah cerita suasana apabila berlaku kiamat, iaitu apabila matahari telah dilipat, digulung. Yang kedua, apabila bintang-bintang bertaburan jatuh. Yang ketiga, apabila gunung diperjalankan, dihancurkan dan berterbangan seperti bulu kapas. Yang keempat, apabila ketika itu barang yang paling mahal, yang paling disayangi oleh manusia diabaikan begitu sahaja, seolah barang yang mahal itu tidak ada nilai satu sen pun. Kemudian yang kelima, apabila binatang-binatang buas dikumpulkan dan tidak ada lagi yang memakan binatang yang lain. Yang keenam, apabila laut apabila laut di peringkat awal disatukan, fujirat, ayat sebelum ni, ayat surah Insyiqaq. Kemudian dinyalakan, sujirat dinyalakan, laut itu dinyalakan menjadi api. Kemudian peringkat ketiga, kering, laut itu menjadi kering. Yang keenam, kemudian itu enam perkara yang berlaku suasana ketika kiamat. Kemudian 6 ataupun 7 yang selepas itu Allah cerita pula suasana yang berlaku setelah berlakunya kebangkitan. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan daripada kubur. Yang pertama berlaku ayat yang ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila roh dimasukkan, digabungkan semula ke dalam jasad masing-masing, ataupun zuwijat juga bermakna apabila orang-orang yang jahat dikumpulkan bersama-sama orang yang jahat, orang yang kafir, orang munafik sesama munafik, dan orang beriman bersama orang-orang yang beriman. Itu juga makna zuwijat. Dan ada juga makna zuwijat ialah pasangan diketemukan dengan pasangan masing-masing. Sama-sama beriman, suami dengan isteri bertemu. Begitu juga suami isteri yang tak beriman dipertemukan. Kemudian yang kedua yang berlaku setelah berlakunya hari kebangkitan, iaitu apabila anak kecil yang dibunuh hidup-hidup ditanya. Apa soalannya? Iaitu dosa apakah
kamu dibunuh? Ataupun sebab apakah kamu dibunuh? Kita berhenti sampai situ kan. Jadi antara pengajaran yang ayat yang lepas ialah Allah nak bagi tahu di hujung tu, bila anak kecil yang dibunuh dengan kejam ditanya. Budak kecil ada yang dibunuh masa baru lahir terus dikambus. Ada yang dibunuh ketika berumur 5 tahun, 6 tahun, dibawa di tengah padang pasir, kemudian bapaknya menggali lubang. Tengah-tengah anak tu seronok bermain, ditolak anak tu masuk lubang dan dikambus hidup-hidup. Jadi pengajaran yang paling besar apa dia? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kalau anak kecil yang ialah budak kecil pun ditanya tentang dosa apa dia dibunuh, dan yang bertanya ni siapa? Yang bertanya Allah. Allah yang maha hebat, Tuhan yang maha perkasa, tanya budak kecil yang tak tahu apa-apa. Apa maksud tu? Apa pengajaran yang paling besar? Ini biasa orang yang hebat tanya orang yang hebat lah kan. Ini Tuhan yang hebat, yang perkasa, tiba-tiba tanya budak kecil yang tak tahu apa. Sebenarnya apa yang Allah, mesej yang Allah nak bagi tahu? Sebenarnya Allah nak bagi tahu Allah tu adil. Tidak ada satu pun yang dizalimi melainkan akan diadil dan dihukum. Kalau budak kecil yang tak tahu apa-apa, tak ada dosa, bahkan belum berakal, belum waras lagi, belum memayis, pun Allah bagi hak dia. Sampai Allah akan pulangkan kenapa dia dizalimi, Allah akan tuntut siapa yang melakukan kezaliman kepada budak kecil ini. Itu sebagai isyarat. Apa saja perbuatan kezaliman, besar ke kecil, Allah akan tuntut dan Allah akan pulangkan kepada tuan punyanya. Jadi pengajaran untuk kita ialah bila kita buat zalim ataupun kita ambil hak orang walaupun sekecil mana, bertaubatlah dan pulangkan. Kalau tak, kita akan nanya, kita akan disoal dan akan dituntut haknya. Dan kita nak bayar dengan apa? Kalau dituntut sekarang, kita boleh bayar. Kita boleh minta maaf. Tapi kalau kita dituntut untuk dibayar di akhirat besok, dengan apa kita nak bayar? Tidak ada apa-apa kecuali dengan pahala amal soleh kita. Itu kalau ada. Kalau tak ada, kita akan menanggung dosa orang yang kita zalimi. Jadi ayat ni sangat-sangat menakutkan bagi sesiapa yang suka melakukan kezaliman, walaupun sekecil mana pun. Okey. Kemudian ayat yang ke-10 kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-10 ni suasana setelah berlakunya hari kebangkitan. Kalau 6 ayat di awal ialah suasana ketika berlaku kiamat. 6 ayat ataupun 7 ayat kemudian suasana ketika berlakunya hari kebangkitan. Okey, yang ke berapa ni? Wa izas suhuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan iza apabila suhuf. Apa makna suhuf? Apa makna lembaran? Rekod amalan. Suhuf juga makna kitab. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Suhuf adalah rekod amalan. Nusyirat dibuka ataupun diberi. Jadi kadang-kadang Allah guna perkataan suhuf, kadang-kadang Allah guna perkataan kitab. Itu tak penting. Yang penting apa dia? Yang penting apa dia? Yang penting ialah bila seseorang tu akan dapat rekod amalan dia, itu yang paling-paling menakutkannya. Bentuk apa rekod amalannya, dalam kertas ke, dalam bentuk whiteboard ke, dalam bentuk digital ke, itu tak penting. Allah tak sebut. Lepas tu kadang-kadang Allah guna perkataan kitab.
Kadang-kadang Allah guna perkataan suhuf. Yang penting bukan nama, tapi apa yang terkandung dalam kitab itu. Sebab itulah bila diberi rekod amalan ni, Allah kata apa ni? Apa sikap manusia? Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kemudian wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Okey, cuba tengok maksud dia. Wa wudi'al kitab, dan wudi'a mana telah diletakkan, sama dengan nusyirat. Wudi'a ni menterjemahkan perkataan nusyirat, ataupun nusyirat menghuraikan perkataan makna wudi'a. Dan setelah dibuka kitab rekod amalan, apa berlaku? Itu yang penting. Bukan nama kitab tu. Kitab ke suhuf ke bentuk macam mana tak penting. Yang penting apa dia? Apa yang di dalam tu. Sebab itulah Allah kata bila rekod amalan diberi, fataral mujrimin, engkau melihat orang-orang yang berdosa, musyfiqin. Apa makna musyfiqin? Takut. Takut pada apa? Mimma fihi, dari apa yang dalam kitab tu. Bukan bentuk kitab. Tapi yang ditakut ialah isi yang terkandung dalam kitab tu. Kenapa? Apa ada tu? Mereka berkata, wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana, celakalah kami. Dia mula menyumpah diri sendiri. Kalau kat dunia, biasa orang menyumpah orang lain. Tapi di akhirat, semua orang menyumpah diri sendiri. Wa yaquluna, mereka berkata, alakah celakanya kami. Kenapa? Ma li hadzal kitab. Apa jenis kitab ni? La yughadiru saghirah, tidak meninggalkan walaupun yang kecil, wala kabirah, apatah lagi yang besar. Dosa kecil pun dicatat, yang mungkin kita dah lupa dah. Banyak kita buat dosa, kita lupa. Bukan yang 10 tahun yang lepas. Kadang-kadang yang minggu lepas pun kita dah lupa kan. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi bila tengok-tengok dalam kitab tu, la yughadiru, tidak pernah meninggalkan walaupun dosa yang kecil. Kadang-kadang apa dia yang kecil? Apa dia? Buang sampah kan. Kita makan coklat, kita pembalut dia, kita campak di luar kereta kita. Itu pun dicatat. Kadang-kadang kita pergi masjid, kita pijak selipar orang kan. Kita kuis ke selipar orang, kita letak selipar kita. Langgar trafik. Dan langgar trafik light tengok keadaan. Kalau kereta tak ada, tengah malam pukul 1, poli pun tak ada. Kalau tunggu membazir masa kan. Itu tengok keadaan. Kadang-kadang kita dengki kepada orang kan. Tak ada siapa tahu pun, dalam hati je. Semua ada. Kadang-kadang kita gelak kan. Gelak banyak. Ada tak? Ada? Macam mana nak catat gelak tu? Tak payah fikirlah. Yang penting ada. Sebab Allah kata apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang keluar daripada mulutnya, melainkan semua dicatat. Dan kita pernah sebut sebelum ni kan. Masa Imam Ahmad sakit, bila diberitahu pada dia, dia mengeluh. Maka dia beritahu pada dia, yang mengeluh pun akan dicatat. Ni ayat ni
memberi peringatan pada kita, apa dia? Bila nak cakap, fikir 10 kali. Bila nak berfikir, fikir lagi 10 kali. Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda cantik indahnya Islam seseorang ialah apa dia? Dia tinggal benda yang tak ada faedah. Benda tu tak haram tapi tak ada faedah. Sama ada bercakap ke, gelak ke, ataupun buat benda yang tak ada faedah. Kan? Termenung je, bukan dosa pun. Kan? Kadang-kadang duduk tepi jalan tengok kereta. Buat apa tu? Saja tengok kereta. Mana model baru kan? Itu pun sia-sia. Jadi, cantiknya Islam seseorang ialah benda yang tak penting, dia tinggalkan. Minta maaf, saya ada hal. Ini bukan haram ni, tak apalah. Ada benda yang lebih besar dan penting, boleh saya lakukan. Dan Nabi pun sebutkan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairah aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman dengan hari akhirat ni? Siapa yang betul-betul beriman dan yakin pada hari akhirat? Bahawa semua yang diucap akan dicatat, apa dia buat? Falyakul khairah. Hendaklah dia hanya berkata benda yang baik. Ataupun, kalau tak ada benda yang baik, Nabi kata, diam. Nabi kata diam. Nabi kata diam. Jadi diam tu adalah kebaikan. Diam tu adalah kebaikan. Boleh? Dosa yang paling banyak datang daripada mana? Lidah. Lidah. Lidah kan? Lagi banyak kita bercakap, lagi banyak salah. Sebab kita bercakap tak keluar ayat Quran pun. Dalam satu hari berapa ayat je keluar kan? Tak keluar hadis pun. Jadi bila kita bercakap, biasanya ikut nafsu. Lagi banyak bercakap, lagi banyak salah. Lagi banyak salah, lagi banyak dosa. Lagi banyak dosa, lagi kita terkejut ni. Sebab semua tercetek. Dan Nabi pesan dalam satu hadis kan, siapa yang dapat menjamin kepadaku dua perkara ni, aku jamin dia akan masuk syurga. Apa dia? Ni, lidah. Benda yang paling susah. Jadi ramai tak boleh nak kontrol lidah. Bila tak boleh nak kontrol lidah, tak ada jaminan dia dapat masuk syurga. Tapi Nabi kata, siapa yang boleh kontrol lidah dia, nak cakap dia fikir, nak cakap dia tahan. Satu lagi tahan kemaluan. Maka Nabi kata, dia dijamin sebagai ahli syurga insya-Allah. Okey? Kemudian apa dia? Dia kata apa? Tidak, kitab ini rekod amalan tidak meninggal walaupun yang kecil ataupun yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya. Apa makna ahsa? Ahsa ni dalam bahasa Arab ialah dihitung dengan detail. Pukul berapa kita buat, di mana, berapa perkataan keluar, kan? Perkataan baik ke tak, detail. Itu makna ahsaha. Kita pun dah lupa dah. Ada mungkin 1 juta perkataan kita cakap, kita lupa langsung. Tengok semua ada tercetik. Siap dengan lengkap dengan waktunya, berapa minitnya, perkataan apanya. Dan wawajadu, dan mereka dapati apa yang mereka lakukan semuanya hadir. Apa dia? Semuanya ada. Tak ada satu pun yang terlepas. Kecuali yang tak ada apa dia? Yang kita dah bertobat nasuha. Kalau kita dah bertobat perbuatan ke, perkataan ke, kalau melibatkan hak orang, kita pulangkan hak tu, ataupun kita maaf dengan dia, itu tak ada. Itu terpadam. Akan di-delete. Okey. Kemudian, jadi walaupun Allah sebut lembaran ataupun rekod amalan dibuka, kalau kita faham ayat ni pun dah menakutkan. Sebab apa? Dia bukan setakat diberi, bukan setakat dibuka, tapi amalan dalam tu akan dihisap dan akan dibalas. Kemudian, seterusnya wa idzas sama, dan apabila langit kushitat. Apa makna kushitat?
Al-kashtu dalam bahasa Arab, kalau kita sembelih lembu, kita buka kulit tu. Dia panggil apa? Lapah. Lapah kan? Lapah tu dalam bahasa Arab al-kashtu. Jadi apabila langit telah dilapah. Apa makna lapah? Iaitu dilipat. Allah sebut dalam surah was-samawatu matwiyatun biyamini. Surah apa ni? Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 67. Cuba baca. Was-samawat. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 57. 67. Was-samawat, langit-langit matwiyatun. Apa makna matwiyat? Dilipat. Sama juga kushitat. Langit-langit dilipat dengan apa? Biyamini, dengan tangan kanannya. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Okey. Kalau kita baca surah Takwir ayat pertama apa dia? Idza syamsu kuwirat. Dan sebelum ni idza sama'u fatarat. Langit telah terbelah, langit telah telah hancur. Tapi yang ni bila langit dilipat, digulung. Ini bila pula ni? Ini masa kiamat ke masa daripada mahsyar? Tak, sekarang ayat 1 hingga 6 itu cerita masa kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Itu semua masa kiamat. Bila masuk ayat yang ketujuh, itu cerita wa idzan nufusu zuwijat. Itu cerita bila dah dibangkitkan manusia. Bukan masa kiamat. Masa ditiup sangkakala yang kedua dan manusia keluar daripada kubur pergi kepada mahsyar. Bukan masa kiamat. Jadi sekarang langit dilipat, digulung ni bila ni? Bukan masa kiamat. Daripada mahsyar. Jadi sekarang berapa kali langit digulung? Masa kiamat langit pecah, infatarat kan? Digulung, hancur. Habis. Kemudian ditukar langit yang baru. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, yauma tubaddalu al-ardu. Hari itu di bumi ditukarkan bumi dan ditukarkan langit. Jadi ini langit yang lain daripada mahsyar. Dan langit ini pula juga dilipat ataupun dihilangkan. Bila dihilangkan, masa tu nampak apa? Atas pada langit apa dia? Arash. Masa tu kita nampak arash. Arash Allah. Dan arash ni sebenarnya lebih besar daripada langit. Arash lebih besar daripada langit. Langit lebih besar daripada bumi kan. Bahkan Nabi kata perbandingan antara arash dengan langit apa dia? Perbandingan. Macam sebetul cincin dicampak ke bumi kan. Maka cincin tu umpama bumi, bumi itu umpama arash. Boleh faham? Jadi arash Allah tu terlalu besar. Apabila langit diterjemah apa tu? Ditanggalkan lebih tepat. Ditanggalkan, dihilangkan. Suasana lagi menakutkan. Okey. Kemudian wa izal jahimu. Dan apabila jahim, neraka jahim. Jahim ni dalam bahasa Arab makna dia dalam dan gelap. Lebih kurang makna jahannam. Jahim dinamakan jahim sebab dalam dan gelap. Su'irat dinyalakan. Okey, sebenarnya neraka jahim ni
Sama. Dia nama-nama neraka lah. Dia neraka ni sebenarnya dah ada ke belum? Dah ada. Kalau dah ada, dah dinyalakan ataupun belum lagi? Ha? Macam mana api neraka dah ada tapi belum dinyala? Bukan api lah. Ha? Sekarang ni, waktu kita sedang bercakap kan, neraka dah ada tak? Dah dinyala tak? Sekarang Allah cakap bila ni? Wa iza, dan apabila. Dah berlaku ke belum? Belum. Apabila neraka jahim dinyalakan. Jadi macam mana kita nak faham? Sekarang neraka dah ada, dinyalakan. Tiba-tiba dinyalakan lagi. Makna sekarang, neraka memang dah ada. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Takutlah api neraka yang telah disediakan. Yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Mana neraka itu dah ada. Dan Allah sebut dalam surah apa? At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian alaiha malaikatu sampai habiskan. Jadi neraka ulama sepakat memang dah ada dan memang telah dinyalakan. Tapi ayat ni Allah nak bagi tahu dinyalakan, mana ditambahkan lagi. Okey, kita fahamkan kalau kat dunia nak menyalakan api apa bahannya? Kayu kan, minyak, gas, daun kayu kan. Tapi di akhirat Allah nak jahim tu disuirat dengan apa? Apa bahannya? Batu-batu dan batang tubuh orang-orang kafir dan juga orang Islam yang berdosa. Okey? Dan seterusnya wa iza, dan apabila syurga uzlifat. Apa makna uzlifat? Uzlifat daripada zulfa. Apa kata orang kafir bila dia sembah berhala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah patung ni melainkan untuk dekat pada Allah. Zulfa sebagai taqarrub. Jadi uzlifat ni mana? Apabila syurga didekatkan. Didekatkan, dihiasi, dicantikkan. Kepada siapa ni? Syurga didekatkan kepada siapa? Orang bertakwa. Cuba buka surah ni. Surah Qaf, ayat 31. Ayat 31. Lil muttaqin ghaira ba'id. Lepas tu hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Lepas tu man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Subhanallah. Allah kata apa? Wa uzlifat, sama, didekatkan syurga. Untuk siapa ni? Bukan semua orang. Khas untuk orang bertakwa saja. Dan ghayra ba'id, tidak jauh. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu ni? Bila Allah kata syurga didekatkan. Apa dia? Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Kita kalau kita nak pergi Al-Usta kan jauh tak? Jauh. Kalau nak Al-Usta jauh, ke syurga jarak dia lagi jauh. Tiba-tiba Allah dekatkan. Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni?
Usama nak pergi Al-Usta, tapi saya ambil Al-Usta, letak depan Usama. Apa makna? Usama ni orang yang hebat, orang yang mulia. Kamu tak payah pergi jauh-jauh, tak payah pandang-pandang. Aku bawa syurga depan kamu. Boleh faham tak? Sebab kamu ni orang mulia, Allah bawa syurga dekat dengan kamu. Tak payah merentas daerah ataupun negeri. Tak perlu surat polis. Kemudian untuk siapa? Okey, siapa pula bertakwa? Allah kata, haza ma tu'adun. Ini syurga ni yang didekatkan kepada orang bertakwa ialah apa yang telah kamu dijanjikan dulu kat dunia. Tapi untuk siapa? Likulli awwab. Kepada orang yang apa man awab? Kena faham sifat ni. Barulah boleh berangan-angan minta syurga. Kalau tak ada sifat ni, tangguhkan dulu. Awab iaitu orang yang selalu kembali kepada Allah. Kembali dengan amal solat, kembali dengan zikir. Bila buat dosa terus bertaubat. Itu mana awab. Selalu kembali, raja'. Dan hafizun, orang yang sentiasa menjaga perintah Allah dan larangan. Dia jaga dah perintah larangan, tiba-tiba tersasar, terus dia kembali kepada Allah. Dia tak tangguh. Makna kalau dia buat dosa dan terus kekal dalam dosa, tak termasuk. Kemudian apa lagi sifat orang bertakwa yang Allah dekatkan syurga padanya? Iaitu man khasyar rahman. Siapa yang takut pada Allah, yang penyayang bila? Bil ghaib. Tengok Allah sebut bil ghaib. Apa maksud? Waktu seorang. Kenapa Allah sebut takut kepada Allah ketika berseorangan? Kenapa? Apa dia? Sebab kalau takut di hadapan orang, tak boleh nak percaya. Dia takut kepada Allah ketika berada di hadapan orang. Ketakutan itu tak boleh disahkan. Mungkin kerana takut pada orang, mungkin nak jaga image dia, mungkin sebab riak. Bila betul-betul terbukti dia takut pada Allah? Bila tu? Bil ghaib. Duk sorang-sorang terfikir nak buat maksiat. Ya Allah, engkau sedang melihat aku. Dia pun tak jadi. Ni man khasyar rahmana bil ghaib. Duk sorang-sorang kan, malahlah nak solat. Tak boleh. Allah tengok kan. Aku mesti solat awal. Aku mesti solat sunat. Walaupun tidak ada orang melihat. Sebab aku buat kerana Allah. Boleh? Ramai orang boleh berlakon di hadapan orang. Tapi tak ramai yang boleh takut pada Allah ketika berseorangan. Sebab tu Allah sebut khususnya bil ghaib. Kemudian waja'a biqalbin munib. Dan dia datang kepada Allah dengan hati yang munib. Apa makna munib? Diterjemah apa? Munib. Orang yang dekat kepada Allah. Boleh? Jadi orang yang Allah dekatkan syurga siapa? Bertakwa. Apa antara ciri-ciri bertakwa? Awab, hafiz. Kemudian takut pada Allah bil ghaib. Kemudian qalbun munib. Jangan lupa tu. Sekarang beza tak? Tengok di akhirat besok ada dua je. Satu, neraka dipanaskan. Allah tak kata didekatkan, dipanaskan. Tapi syurga tu dihias dan didekatkan. Beza tak antara dua tu? Beza tak? Saya buat analogi lah. Yang ni banglo harga 10 juta. Saya bawa depan Usama kan. Yang ni rumah flat yang sempit, elektrik tak ada, air tak ada. Usama pilih mana? Okey. Tapi sekarang antara syurga yang cantik, yang indah dibawa dekat dengan neraka yang dibakar dan tak akan keluar, kebanyakan manusia pilih yang mana?
neraka. Kenapa? Sedangkan banglo dengan rumah flat pun dia pandai pilih kan. Ini syurga dengan neraka macam dia blur. Tak tahu nak pilih yang mana. Pelik tak manusia? Nak masuk rumah ke nak masuk api? Apilah. Okey. Dan Allah sebut dalam satu ayat, syurga. Kalau syurga dia dekatkan. Kalau neraka, kalau sebut satu ayat, rasanya kita dah tadabbur. Neraka dibawa. Mana neraka tu boleh dialihkan. Dan Nabi sebut pula dalam hadis, neraka itu diheret oleh diheret dengan menggunakan 70,000 tali, dan setiap tali diheret oleh 70,000 malaikat. Jadi berapa ramai malaikat yang mengheret neraka tu? 70,000 kali 70,000. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tu? Neraka tu terlalu besar, terlalu berat. Kenapa? Sebab majoriti manusia masuk ke neraka. Sehingga Allah kata apa kepada neraka? Halim talati. Setelah Allah masuk ahli neraka, Allah tanya neraka, Halim talati dah penuh ke belum? Tiap hari masuk, tiap masa saat masuk. Dah penuh ke belum? Jawab neraka apa? Hal min mazid, boleh lagi tambah-tambah. Jadi jangan tersilap pilihlah neraka yang dinyala dengan syurga yang di dekat. Okey. Alimat. Sebenarnya ini jawapan yang Allah dah sebut iza. Berapa iza semua? 10, 11, 12, 13 iza. Sebenarnya bila bahasa Arab sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau kita sebut iza, apabila saya datang, apabila saya duduk, apabila saya pergi ke dapur, apabila saya baring, apabila saya bangun, apabila saya menulis. Ada tak jawapan dia? Tak ada. Jawapan dia apa dia? Saya puas hati. Boleh faham? Jadi yang kita dah belajar 13 ni, iza kan? Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumun kadarat, wa iza suhufu nusyrat. Tak ada jawapan. Jawapannya mana? Ni. Yang Allah nak bagi tu ni, iaitu alimat. Telah mengetahui nafsun, setiap jiwa ma'ahdarat, apa yang dia telah ahdarat, dia telah buat. Mana setelah berlaku 13 benda ni, hasilnya apa? Oh, manusia dah tahu apa semua yang dilakukan masa kat dunia. Apa yang Allah nak beritahu ni, bila setiap orang tahu, apa yang Allah nak beritahu? Jadi semua hancur tak? Matahari iza syamsu kuwirat, hancur. Bintang-bintang jatuh berguguran. Apa lagi? Langit kusyitat. Wa izal wuhusu, binatang buas wa izal isyaru, semua hancur. Satu benda je tak hancur, yang akan sentiasa bersama kamu. Apa dia? Yang kamu amalkan. Apa saja kamu usaha, apa saja kamu miliki kat dunia, semua sekali hancur lebur. Yang kekal bersama kamu satu je, iaitu amalan kamu. Jadi Allah nak bagi tahu, inilah yang paling bernilai. Jangan buang masa cari benda yang hancur dan kamu hancurkan benda yang bernilai. Biarlah benda lain hancur, jangan benda yang bernilai yang kamu nak bawa bersama di akhirat hancur bersama. Jadi pastikan ni. Ada masa ni juga manusia akan tahu apa dia. Dia tahu satu amalan dia, yang baik banyak mana, yang buruk banyak mana. Yang semua dia lupa, dia akan tahu. Dan dia juga akan tahu apa dia? Nilai setiap amal. Kadang-kadang subhanallah wa bihamdihi
100 kali, oh baru dia tahu. Rupa-rupanya boleh menghapuskan semua dosa-dosa kecil. Walaupun sebanyak buih di laut. Masa ni dia sedar. Solat subuh 2 rakaat, dia sedar, ya Allah, rupa-rupa lebih baik pada dunia yang aku kejar. Tapi masa ni dia tahu dah terlambat. Baca subhanallah wa bihamdi, dapat 1 pokok di syurga. 1 pokok kurma hanya dengan baca subhanallah wa bihamdihi. Tapi dia dah tahu masa dah terlambat. Masa ni Allah nak beritahu apa? Inilah waktu penyesalan yang sebenar-benarnya. Dekat dunia bukan menyesal. Dunia ulama kata bukan menyesal. Kenapa bukan menyesal? Dunia bukan tempat menyesal. Kenapa? Sebab masih ada peluang. Betul tak? Buat apa kamu menyesal? Buatlah. Tak ada masalah. Tapi menyesal yang sebenar apa dia? Bila kamu menyesal dan tak ada peluang. Dan Nabi pun kata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ya dikira di hujung. Kamu tak tahu nak mati bila kan. Menyesal sekarang tak ada guna. Amalkan. Bertaubat, beramal. Jangan menyesal apa yang lepas. Sebab kamu masih ada peluang. Sekarang, ini menyesal, betul-betul menyesal. Okey? Kemudian Allah bersumpah lagi. Fala uqsimu. Lah ni, ada ulama tafsir mengatakan tidak. Macam tafsir Al-Marawi, dia kata la ni makna tidak. Kalau tidak nak terjemah apa? Maka aku tidak bersumpah dengan khunnas. Khunnas apa dia? Aku bersumpah bil khunnas dengan bintang-bintang. Sebenarnya khunnas bukan mana bintang. Khunnas ni adalah sifat kepada bintang. Kita pernah dengar nama bunyi-bunyi nak macam khunnas je. Dalam surah apa? Bunyi-bunyi nak macam khunnas je. Kha, nun, sin. Qul a'udzu birabbin nas. Tak, dia ada huruf. Dia ada huruf kha, nun, sin. Min syarril waswas. Surah An-Nas betul. Min syarril al-waswas waswasil khannas. Khannas ni dalam surah An-Nas perkataan sama dengan khannas di sini. Apa makna ni? Dalam surah An-Nas. Kita berlindung dengan Allah min syarri, dari kejahatan waswas, bisikan. Al-Khannas, syaitan. Apa dia? Tinggal timur macam mana? Bila datang, bila dia pergi? Dia datang. Dan khannas ni ialah daripada bisikan yang tenggelam timbul. Betul lah. Bila dia timbul, bila kita manusia lupa pada Allah, dia datang. Makna bila kita lupa pada Allah, kita lemah, dia datang. Sebab syaitan ni memang lemah. Tapi bila kita ingat pada Allah, dia cabut. Itu makna tenggelam timbul. Dia timbul bila kita lemah. Bila? Tak berzikir. Dan dia akan muncul bila kita, dia akan menjadi kuat bila kita tak berzikir. Dan dia akan menjadi lemah bila kita berzikir. Boleh? Sebab tu Allah kata apa dalam surah Zukhruf? Wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada berzikir pada Allah, daripada mentaati Allah, kami hantar seekor syaitan sehingga syaitan itu menjadi qarin kepadanya, kawan baik. Bila orang tu lupa kepada Allah. Okey. Jadi khannas tenggelam timbul. Di sini apa maksud? Aku bersumpah dengan bintang yang khunnas jamak kepada khanisah. Ini jamak plural. Kalau satu khanisatun. Apa makna khanisatun? Bintang yang tersembunyi.
bintang yang tersembunyi. Al-jawaril kunnas. Yang ni kha. Khunnas. Yang ni kaf. Apa makna pula? Al-jawari jamak kepada al-jariyah. Jariyah ni kita biasa dengar kan, sedekah. Jariyah ni makna kalau sedekah pahala terus mengalir. Kalau sungai-sungai di surga mengalir. Kalau kapal al-jariyah. Al-jawari kal-a'lam, pelayar. Di sini bintang ni, bintang yang beredar. Yang kunnas ni dia terjemah apa tu? Sebenarnya dalam tafsir, kunnas ni bintang yang tersembunyi. Bila dia bintang tersembunyi? Siang hari. Yang ni al-kunnas, bintang yang muncul. Bila? Malam. Yang ni tersembunyi, iaitu dia siang hari. Bintang ada tak siang hari? Ada, tapi khunnas, tak nampak. Macam syaitan lah. Syaitan ada sepanjang masa, cuma dia tak muncul. Yang ni pula khunnas muncul bila? Waktu malam. Dia terjemah apa tu? Yang mana berlindung dengan terbenam? Kunnas terbenam. Yang ni dia terjemah apa? Khunnas. Tak, khunnas makna tersembunyi. Jadi saya baca 2-3 tafsir, makna yang lebih tepat dan mudah difahami. Khunnas makna dia tersembunyi, iaitu di waktu siang. Dan kunnas makna muncul bila? Di waktu malam. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Bila Allah bersumpah, sebenarnya Allah bersumpah, tujuan Allah bersumpah ni sebenarnya nak bagi tahu kehebatan dia. Sebab tu Allah bersumpah dengan makhluk dia yang hebat. Demi matahari, demi waktu petang, demi waktu bintang, waktu dan sebagainya. Di sini Allah nak bagi tahu sebenarnya kehebatan Allah. Apa dia? Satu, Allah cipta bintang yang begitu banyak kan, tak tahulah berapa juta, berapa bilion. Yang kedua, bintang tu Allah boleh kontrol. Ada waktu dia muncul, ada waktu dia tenggelam. Ada waktu dia muncul di sini, ada waktu dia muncul di tempat lain, kan? Dan ada waktu kadang-kadang malam tak ada bintang, kan? Siapa yang mampu buat? Hanya Allah. Jadi bila Allah bersumpah, Allah nak bagi tahu kehebatannya. Okey, kemudian Allah bersumpah lagi wal-lail, dan okey. Dalam tafsir ada lebih kurang dua pendapat utama lah. La ni pendapat pertama makna tidak, nafi. Kalau makna nafi, terjemahannya apa? Maka aku tidak akan bersumpah. Jadi kenapa Allah begitu aku tak akan bersumpah? Sebab bukti kebesaran Allah terlalu banyak dan jelas. Sebenarnya aku tak perlu bersumpah pun. Itu makna la. Tapi kalau ikut Syekh Shalih Utsaimin dan juga tafsir yang lain, dia kata la di sini bukan makna nafi. La di sini makna taukid, penegasan. Bila penegasan, terjemahnya apa? Sesungguhnya aku bersumpah. Dan pendapat yang mengatakan la ni, huruf penegasan lebih kuat. Kenapa? Sebab kalau Allah menafikan, kenapa Allah nak menafikan tak bersumpah, tapi dia bersumpah juga? Kan? Aku tak nak bersumpah, tapi bersumpah juga. Fala uqsimu biyaumil qiyamah. Aku tak nak bersumpah dengan hari kiamat. Kan? Kenapa Allah perlu bagi tahu? Okey, jadi la yang lebih tepat ialah dipanggil harfu taukid, penegasan. Terjemahannya sesungguhnya aku pasti bersumpah. Okey. Wal-lail, dan demi waktu malam. Allah bersumpah lagi ni, demi waktu malam, iza as'as, apabila dia terjemah apa?
Dia dalam tafsir ada terjemah hampir pergi. Ada terjemah datang. Ada terjemah pergi dan datang. Sebenarnya lebih tepat malam ni pergi dan datang. Dia bukan pergi saja. Kalau pergi saja tu makna kiamat lah tu. Dan demi malam apabila pergi, datang dan pergi. Makna apa ni? Kehebatan Allah. Allah boleh hilangkan malam, datang siang. Allah boleh hilangkan siang, datang malam. Tepat pada waktunya. Dan ada ayat kan, kalau Allah jadikan malam tu sarmadan, selama-lama kekal malam. Allah pun tanya, siapa yang boleh bawa datang siang hari? Dan juga Allah tanya, kalau Allah jadikan siang hari itu sarmadan, selama-lama cerah aja, siapa manusia yang mampu membawa datang waktu malam? Tak ada siapa. Jadi Allah kata hanya Allah saja yang boleh mendatangkan malam dan boleh menghilangkan malam. Okey, was-subhi, dan demi waktu subuh. Iza, apabila tanafas. Tanafas apa dia? Tak, kalau bahasa Arab, tanafas ni bernafas lah. Sebab tu setiap orang dia panggil nafsu, dia bernafas. Tanafas, bernafas. Makna asal dia, dan demi subuh apabila ia bernafas. Tapi maksud dia ialah menyingsing. Menyingsing, terang, keluar cahaya. Tapi kenapa Allah guna perkataan tanafas? Itulah tadabbur. Allah guna perkataan tertentu bukan saja-saja, tapi ada maksud dia. Apa kaitan? Jadi bila manusia bangun tidur, dia boleh bernafas. Itu adalah seolah dia dapat satu kehidupan yang baru. Sebab manusia bila tidur mati kan. Sebab tu bila kita bangun tidur dan baca doa, apa doa tu? Apa dia? Allahumma barik lana. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi manusia bila ada subuh tu sebenarnya seolah dia dapat nafas yang baru. Sebab tu Allah guna subuh tu seolah memberi nafas yang baru pada kamu. Boleh? Ada tak orang sebelum subuh dah tak ada nafas dah? Ada, kan? Jadi siapa yang dapat tengok waktu subuh, sebenarnya itulah tanda dia masih diberi nafas atau kehidupan oleh Allah. Apabila ia menyingsing ataupun mengeluarkan cahaya. Lepas tu kalau orang tanya, apa satu-satunya makhluk yang tak bernyawa yang Allah sebut dalam Quran tapi bernafas? Apa jawapannya? Kalau saya tanya sebelum ni tak boleh jawab kan? Okey, bila Allah bersumpah sebenarnya Allah nak bagi tahu satu benda yang besar. Kan? Perasan tak? Setiap kali Allah sumpah ada benda yang Allah nak bagi tahu, perasan tak? Setiap kali baca Quran yang ada sumpah tu. Perasan tak? Ada kan? Okey, wal asri, demi masa kan? Ada benda yang Allah nak bagi tahu apa dia? Benda yang besar. Masa tu besar, tapi yang Allah nak bagi tahu lagi besar daripada masa yang Allah bersumpah tu. Apa dia? Semua manusia? Oh, besar tak bagi manusia? Semua manusia rugi kecuali yang ada 4 benda kan? Wadduha, demi waktu duha. Wal laili iza saja. Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu apa? Berita besar dan gembira kepada Nabi Muhammad. Sebab ayat ni surah Wadduha turun ketika wahyu terputus. Bila terputus, orang musyrikin kata apa kepada Nabi Muhammad? Kamu dah tak ada wahyu dah. Kamu dah terputus. Kamu dah celaka dah. Malaikat tak datang lagi pada kamu. Maka Allah nak hiburkan hati Nabi dengan satu benda yang besar. Apa dia? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan engkau tak pernah tinggalkan engkau, dan wa ma qala, Tuhan engkau tak pernah benci engkau. Jangan kau tinggal, benci pun tak.
Tapi sebelum Allah nak beritahu satu benda besar, Allah bersumpah. Wadduha wal laili. Okey, di sini Allah bersumpah. Wal laili iza, daripada sini lagi. Fala uqsimu bil khunnas wal aljawaril kunnas wal laili iza as'as was subhi iza tanaffas. Apa yang Allah nak beritahu? Ha ni. Tentang apa ni? Innahu, sesungguhnya ia ni apa dah? Al-Quran, pasti. Qaul, kata-kata Rasul, utusan. Karim, utusan yang mulia. Siapa ni? Ia, Quran adalah kata-kata utusan. Siapa utusan ni? Tak ada satu ayat dalam surah lain, innahu laqaulu rasulin karim, Nabi Muhammad. Itu surah lain. Tapi surah ni bukan Nabi Muhammad, ini Jibril. Buktinya apa ni? Zi quwwatin inda zil arsy makin. Dia terjemah apa tu? Muhammad ke? Jibril kan? Okey. Jadi tengok Allah nak kata sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata utusan Jibril kan? Sebenarnya Quran tu kata-kata Allah ke kata-kata Jibril? Kenapa Allah kata kata-kata Rasul, iaitu Jibril? Tapi cakaplah la qaulullah, kata-kata Allah yang dibawa oleh Rasul. Bila dia kata kata-kata Rasul, macam Quran tu kata-kata Jibril. Dia Muhammad yang ni Allah kata kata-kata Jibril pula. Dia kaedah dia macam ni. Bila kata-kata Allah tapi dibawa oleh Jibril, maka Allah sandarkan seolah kata-kata Jibril. Dan sebab tu dalam ayat lain Allah kata la qaulu rasulin karim, kata-kata Rasulullah. Bukan kata-kata Nabi, tapi sebab Nabi yang bawa tu seolah dia kata-kata. Sama juga Allah kata apa dah? Inna qara'nahu, kami yang baca Quran. Tapi sebenarnya siapa yang baca? Siapa yang baca Quran pada Nabi? Jibril. Tapi Allah sandarkan kepada dirinya, kami baca. Sebenarnya Jibril. Tapi bila Jibril baca dengan arahan Allah, seolah Allah yang baca. Okey? Jadi Allah nak beritahu setelah Allah bersumpah, Quran itu adalah kata-kata utusan yang mulia. Kemudian apa lagi sifat Jibril ni? Zi quwwatin, yang mempunyai quwwah, kekuatan. Kekuatan pula di mana ni? Bukan di sisi manusia. Di sisi zil arsy. Yang zi ni makna sahibul arsh. Di sisi Allah lah. Di sisi Allah yang mempunyai arash. Kemudian makin. Apa makna makin? Makin daripada makanah, iaitu mempunyai kedudukan. Jadi sifat Jibril ni satu, karim. Yang kedua, kuat. Yang ketiga, makin. Ada kedudukan yang tinggi. Apa maksud kedudukan yang tinggi? Makna malaikat ramai tak? Yang nombor satu siapa? Siapa yang lantik Jibril nombor satu? Allah. Kemudian yang keempat, sifat malaikat yang keempat, muta'in. Muta'in makna apa? Bukan. Kalau muti'un yang taat. Kalau muta'un yang ditaati. Sebenarnya Allah nak muliakan Jibril, Allah nak sebut kemuliaannya apa dah? Hebatnya Jibril, dia ditaati. Siapa yang mentaati Jibril? Semua malaikat. Berapa ribu, berapa juta ni.
Jadi Allah nak beritahu malaikat Jibril ni terlalu hebat, semua malaikat dengar arahan dia. Sebab dia bos. Dan tanda orang tu tak hebat apa dah? Orang cakap apa, semua tak dengar. Ha. Boleh? Muta'in, ditaati. Dan yang terakhir, sifat terakhir, sifat yang kelima. 5. Amin. Sama apa? Bukan, itu summa. Ini sama. Di sana. Lepas ada 4 sifat tu, Allah kata apa? Di sana ada satu lagi sifat malaikat. Di sana amin. Apa dia amin? Yang amanah. Apa mana amanah? Apa yang Allah perintah semua dia laksanakan. Kata ulama, amanahnya Jibril pertama amanahnya Jibril terhadap wahyu. Pertama Allah kata sampaikan wahyu ni pada Nabi Muhammad pukul 4 petang. Pukul 4 tepat sampai. Dia tak ada terlewatkan sebab singgah kedai mamak dulu kan. Tak ada. Pukul 4 tepat sampai. Dari segi masa. Yang kedua, Allah kata sampaikan 10 ayat. Dia sampaikan 10 ayat. Tak adalah satu ayat tertinggal. Ataupun ditambah satu ayat. Tak ada. Yang ketiga, amanahnya ialah Allah kata sampai kepada Muhammad je. Jangan sampai pada orang lain. Amanah dia bagi pada Muhammad. Kan orang Syiah, dia kata Jibril tak amanah kan? Allah kata Jibril adalah amin. Yang dia bagi itu memang dah tepat pada orangnya. Jadi amanah ni satu tepat dari segi masa, yang kedua dari segi isi tak tambah tak kurang, yang ketiga tepat pada orangnya. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu ni? Sampai Allah bersumpah ni dengan bintang, dengan malam, dengan subuh. Apa yang Allah nak beritahu ni? Benar, pasti benar yang besar apa dia? Quran. Tapi sekarang Allah cerita Quran ke cerita Jibril? Nak cerita apa ni? Quran ke Jibril? Subhanallah, Allah nak cerita Quran. Tengok terdebur. Allah nak cerita kehebatan Quran, tapi cerita melalui apa dia? Hebatnya orang yang bawa Quran. Kalau orang yang bawa Quran hebat, mana benda yang dibawa? Bukan sebarangan. Orang yang hebat hanya membawa benda yang hebat. Benda yang hebat hanya dibawa oleh orang yang kita kadang-kadang cerita benda tu hebat. Siapa bawa? Adalah orang kampung bawa. Jadi benda yang hebat tak jadi hebat kan? Boleh ke? Kalau surat daripada yang di-Pertuan Agong, posmen biasa tak bawa? Jadi Allah nak begitu hebatnya Quran. Kenapa Allah nak cerita pasal Quran? Dia sebenarnya masalah besar orang musyrikin Mekah. Bila Nabi mula bercerita pasal pasal akhirat, masalah besar apa dia? Pertama, dia tak percaya pada hari akhirat. Cerita surah Takwir ini daripada ayat 1 sampai ayat berapa? 12, 13. Cerita pasal apa? Hari akhirat yang orang musyrikin tak percaya. Allah sebut dengan bukti apa semua. Yang kedua, masalah besar orang musyrikin tak percaya pada Quran. Allah bagi tahu kehebatan Al-Quran melalui apa dah? Pembawanya adalah sangat-sangat hebat. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah. Kemudian masalah ketiga orang musyrikin apa dah? Tak percaya kepada Nabi Muhammad. Ayat seterusnya, Allah nak cerita kehebatan dan Allah nak begitu, nak pertahankan Nabi Muhammad yang dituduh gila, tukang sihir, subhanallah. 3 benda. Pasal kiamat, pasal Quran, pasal Nabi Muhammad. Okey. Lepas tu kita ambil satu je ayat. Allah kata apa? Ini cerita pasal Nabi Muhammad. Wa ma sahibukum bimajnun. Tengok tidaklah sahib. Apa makna sahib? Sahib. Sahabat. Tidaklah sahabat kamu. Kamu ni siapa? Orang musyrikin. Bimajnun. Gila. Orang musyrikin tuduh Nabi apa? Sebelum tu dia tuduh apa? Dia bukan tuduh. Dia angkat Nabi sebagai Al-Amin. Tiba-tiba Nabi cerita je akhirat, terus datang tuduhan baru. Gila tukang sihirkan. Allah kata apa?
Allah tak kata Muhammad tak gila. Allah kata apa? Sahabat kamu tak gila. Kenapa Allah guna perkataan sahabat? Ha? Makna apa tu? Makna apa tu? Kalau sahabat kamu gila, kamu pun, sebab yang berkawan dengan orang gila adalah orang gila. Macam mana sahabat kamu boleh kamu tuduh gila? Dia lahir di Mekah, besar depan mata kamu dan kamu angkat dia, kamu kata Al-Amin. Tiba-tiba sahabat baik kamu kata gila. Kamu yang gila sebenarnya. Pernah tak orang berkawan, dia kata, saya ada seorang sahabat tapi dia gila. Apa makna tu? Han? Tak ada. Orang bila kita berkawan, mana orang tu waras. Bila dia waras, tiba-tiba kamu kata gila, kamu yang gila. Okey. Cukup setakat tu. Ustaz, apa yang saya faham tadi Ustaz kata apa dosa yang kita lakukan akan terdelete setelah kita bertaubat. Adakah dengan kita mengamalkan istighfar kita dikira bertaubat? Okey, soalan semua dosa bila kita bertaubat akan dipadamkan. Jadi soalan dia soalan dia, adakah dengan kita amalkan istighfar, dosa kita terdelik? Dia tengok ada kalau dosa kecil, dosa tu akan terpadam dengan amal soleh. Contoh kita berwuduk kan, maka dengan wuduk tu akan padam dosa kita mengikut air yang terakhir yang kita guna untuk berwuduk. Kadang-kadang kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 setiap kali lepas solat. Terhapus dosa walaupun kita tak bertaubat, walaupun kita tak istighfar. Jadi ada dosa terpadam dengan amal solat. Langkah-langkah pergi ke masjid terpadam dosa. Pakai baju baca doa terpadam dosa. Dan ada dosa dia kena bertaubat. Taubat ni contohlah dosa besar kan. Bila taubat dia kena ada cukup syarat dia, iaitu 5 syarat yang kita dah sebut beberapa kali. Pertama, kena ikhlas bertaubat kerana Allah. Yang kedua, kena tinggal dosa. Yang ketiga, kena menyesal. Yang keempat, berazam tidak akan mengulangi dosa. Yang kelima, bertaubat di waktu yang taubat diterima. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, kalau Al-Quran dikata kalam Allah, soalan, boleh ke kita kata Al-Quran makhluk? Tak boleh. Al-Quran adalah kalamullah. Dia seumpama sifat Allah. Dan dia bukan makhluk Allah. Bila makhluk Allah, seolah dia terasing daripada Allah. Salah dari segi akidah, salah bila kita mengatakan Quran adalah makhluk Allah. Tak, dibaca pada semua solat. Hukumnya sunat dan kita boleh baca dalam semua solat. Solat fardu boleh, solat sunat pun boleh. Apa maksud Al-Quran diangkat pada akhir zaman? Adakah bermaksud tulisan hilang atau bermaksud ajaran Al-Quran tak lagi diamalkan?
Wallahu alam, kata ulama dua-dua sekali. Quran pun hilang dan amalan pun tidak diamalkan. Bahkan orang Islam yang beramal dengan Quran pun dah tak ada. Sehingga dalam hadis mengatakan tidak ada seorang pun boleh menyebut Allah. Apatah lagi nak berzikir yang lengkap, nak sebut Allah pun tak ada. Dan Kaabah-Kaabah pun dihancurkan. Wallahu alam. Ustaz, bagaimana nak dapatkan masuk syurga tanpa hisab dan azab? Dia, Nabi ada sebutlah 70,000 orang dalam satu hadis yang sahih. 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab. Kemudian ada seorang sahabat, sifat yang paling utama yang layak masuk syurga tanpa hisab ialah mereka bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Termasuklah bila dia berdoa, dia tak bergantung pada orang, dia sendiri direct kepada Allah. Maknanya contoh orang yang betul-betul bergantung pada Allah 100%. Contoh seperti Hajar. Bila dia duduk di tengah padang pasir, dia tak bergantung pada suami, tak bergantung pada duit, tak bergantung pada rumah, tak bergantung pada pokok, tak bergantung pada sungai. Dia 100% bergantung pada Allah. Itu antara contohlah orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah, dan mereka ini layak masuk syurga tanpa hisab. Dan Nabi sebut 70,000. Ada seorang sahabat yang bernama Unkashah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, doalah supaya aku termasuk dalam kumpulan yang masuk syurga tanpa hisab." Nabi kata, "Kamu adalah daripada mereka itu." Ada lagi seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah, doalah aku juga termasuk dalam senarai yang masuk syurga tanpa hisab." Nabi bagi jawapan yang lembutlah. "Sabaqaka Unkashah." Unkashah telah mendahului engkau. Maksud dia, wallahu alam, mungkin kuota yang masuk syurga tanpa hisab dah penuh, ataupun mungkin sahabat tu tak layak, tapi Nabi tak sebut secara direct. Okey? Jadi kalau kita nak masuk syurga tanpa hisab, jangan bergantung pada apa-apa. Dan bila apa keadaan pun, sekalipun, kita akan reda, kita akan sabar. Tapi kalau kita masih bergantung pada suami, bergantung pada pekerjaan, bergantung pada duit, bergantung pada telefon tak ada satu hari pun dah pening, dah bela, tu susahlah nak masuk syurga tanpa hisab. Wallahu alam. Kalau baca Al-Kahfi satu surah penuh tapi tak tadabbur setiap ayat, macam mana dengan pahala antara 2 jam Jumaat itu? Dapat atau tidak? Kalau ikut zahir hadis, siapa yang baca surah Al-Kahfi, dia dapat kelebihan antara 2 Jumaat. Kalau ikut zahir hadis, dia akan dapatlah pahala, dapatlah kelebihan. Tapi kalau kita halusi ayat-ayat Al-Quran yang Allah mencela orang yang tidak tadabbur Al-Quran, mungkin dia dapat, mungkin tak dapat. Sebab macam mana dia dapat pahala, sedangkan Allah mencela bagi sesiapa yang tidak mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka itu tidak mentadabbur Al-Quran, ataupun hati mereka terkunci? Jadi kalau ikut ayat Quran, Allah marah orang yang tak tadabbur. Kalau ikut hadis tu, macam dapat pahala. Bagi saya lah, dia nak dapat pahala, mesti asasnya ikut perintah Allah. Dan tak mungkin dapat ikut perintah Allah kalau dia tak faham ayat demi ayat. Jadi asal nak dapat apa saja kebaikan, asal apa saja nak dapat kebaikan, mestilah beriman kepada Allah. Bukan setakat baca. Baca, faham dan amal. Kemudian insya-Allah dia akan dapat pahala. Wallahu alam. Macam mana caranya nak buat wasiat dalam Islam? Boleh ke kita buat wasiat nanti mak dan laki? Harta yang mak ada bahagi sama rata je adik-beradik dari kita perempuan. Boleh ke macam tu, Ustaz? Dia macam ada dua. Satu wasiat, satu bagi. Wasiat dengan bagi ni lain. Dia, kalau kita wasiat dalam Islam, kita hanya boleh wasiat tak lebih daripada 1/3 dan tak boleh wasiat kepada pewaris. Kita boleh wasiat kepada orang yang bukan akan mewarisi harta kita. Dan itu pun tak boleh lebih 1/3. Tapi kalau kita nak beri harta kita kepada siapa, termasuklah kepada anak-anak masa kita hidup, silakan, tak ada masalah. Cuma wajib berlaku adil. Jangan bagi anak sulung 2 rumah banglo kan.
anak yang bongsu bagi rumah flat. Itu tidak adil. Jadi kalau kita nak wasiat satu, tak boleh lebih 1/3 dan wasiat tu bukan kepada pewaris harta kita. Dan kalau kita nak bagi, kita boleh bagi pada siapa, termasuklah anak-anak kita. Nak bagi semua pun boleh. Cuma disyaratkan mesti berlaku adil. Wallahu a'lam. Oh, maksudnya macam ni. Dia kata nanti kalau mak mati nanti, harta mak tu kau bagilah sama rata adik-beradik lelaki dengan perempuan. Tu wasiat dia. Ha. Dia cakap mulut dekat anak. Boleh ke? Tak boleh mak wasiat bila mak mati harta tu bagi sama rata. Tak boleh. Sebab wasiat itu bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila mak mati je harta dah bukan jadi harta mak. Jadi tak ada siapa boleh kontrol kecuali hukum faraid. Jadi bila mak mati harta tu kena bagi ikut faraid, tak boleh ikut wasiat mak. Kalau mak nak bagi sama rata, dia kena bagi masa dia hidup. Sebab dia boleh bagi bila harta tu masih jadi hak milik dia. Bila harta tu jadi milik hak dia masa dia hidup. Bila dia mati dah tak ada hak milik dah. Dia tak ada milik satu sen pun lagi. Ya. Wallahu a'lam. Apa maksud tak boleh bergantung pada manusia? Maksudnya kita tak boleh minta tolong orang ke? Dia bukan tak boleh minta tolong orang. Yang dia contohlah, Nabi biasa mengajar para sahabatnya, selagi mana kita boleh buat sendiri, kita buatlah. Contoh, kalau ada seorang tu, salafus salih, dia naik kuda, ataupun dia naik unta, kemudian ada barang terjatuh. Ada orang kat bawah. Dia boleh je nak minta kawan tu tolong ambil. Tak. Dia buat sendiri. Selagi mana dia boleh buat, dia buat sendiri. Jangan selalu bergantung pada orang, selagi mana kita boleh buat. Tapi kalau kita tak boleh buat dan orang boleh buat, tak ada masalah. Kita minta tolong orang. Contohlah, kita ada barang berat. Kita tak mampu. Itu tak salah. Kita boleh minta tolong orang. Tapi dalam keadaan benda yang kita boleh buat, jangan bergantung pada orang. Itu satu. Yang kedua, contohlah, macam doa kan. Kadang-kadang doa pun kita bergantung pada orang. Doa tu kita boleh direct kepada Allah. Bangun tengah malam kan. Jadi bila kita masih bergantung pada orang yang kita sendiri boleh laksanakan terus kepada Allah, itu dah tawakal kita dah kurang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Masa tadabbur ayat ke-11 tadi, Ustaz sertakan sekali dalil dari surah Az-Zumar ayat 60. Ustaz sebut Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Tetapi di segi saya perasan tadi terjemahannya telah ditakwilkan tangan kanannya itu kepada kekuasaannya. Kalau tak silap punya. Jadi dia perasan ditakwilkan di mana tu? Oh. Siapa yang letak terjemahan tu? Tak apalah. Kalau kita tengok terjemah pun memang banyak takwil. Kita ambil yang terbaik lah. Ambil yang lebih tepat lah. Kalau kita dah belajar, kita dah ada ilmu, ada panduan, kita ambil yang terbaik. Terjemah tu mungkin diambil daripada terjemah Quran kan. Okey. Boleh cukup lah? Yang tepat tangan lah. Tangan. Tapi kena tambahlah. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Laisa kamisli syai'un. Okey. Okey, kita jumpa lagi malam ni insya-Allah. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah pukul 9 suku insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.